Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazrul binti Yusof, merupakan pelajar tahun akhir bagi Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi di Universiti Malaysia Terengganu. Saya akan membincangkan tentang tugasan individu SOC 4302 yang bertajuk sejauh mana pentingnya subjek perancangan dan pembangunan lestari kepada mitigasi isu alam sekitar pencemaran air terhadap rutin sosial saya. Subjek perancangan dan pembangunan lestari sangat penting kepada saya dan juga alam sekitar. Hal ini kerana ia memberikan pendedahan, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Bukan itu saja, subjek ini juga menyedarkan saya tentang pentingnya menjaga sumber-sumber semula jadi agar tidak hilang untuk generasi akan datang. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu pembangunan lestari. Pembangunan lestari ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan untuk memenuhi keperluan pada masa hadapan. Pembangunan lestari juga merupakan pembangunan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Salah satu isu alam sekitar pada masa kini ialah pencemaran air. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan elemen penting kepada semua kehidupan. Sumber air penting untuk dijadikan minuman, tujuan pembersihan, pertanian, kegunaan individu, perikanan, pengangkutan dan lain-lain. Jika tidak ada air di dunia ini, ia mesti tidak akan pernah ada kehidupan yang kita ada sekarang. Air perlu diuruskan dengan baik kerana pertambahan penduduk dan perkembangan industri akan sentiasa meningkatkan permintaan air. Jika kita dapat lihat, pencemaran air yang berlaku di bandar lebih teruk daripada di kawasan luar bandar. Hal ini dapat dibuktikan melalui Sungai Juru di Pulau Pinang, Sungai Sengget di Johor, Sungai Klang di Selangor. Punca yang menyebabkan sungai tersebut mengalami pencemaran air yang tinggi disebabkan oleh pembuangan sisa industri yang semakin meningkat saban tahun. Jika dilihat, air sememangnya sangat terhad jika tidak diuruskan dengan baik. Hal ini kerana kita menggunakan air dalam kehidupan seharian, akan tetapi pencemaran air telah pun berlaku yang disebabkan oleh sisa buangan dari kilang yang disalurkan ke dalam sungai, tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik, bahan buangan domestik dan organik seperti sampah sarap, bahan kumbahan dibuang ke dalam sungai oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Perubahan pada air akan mengubah dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran air akan memberi kesan bukan sahaja kepada manusia, malah kepada kehidupan akuatik. Pencemaran air memberi kesan kepada manusia. Kesihatan manusia akan terganggu akibat terminum air tercemar yang mengandungi bakteria, virus, parasit dan bahan kimia yang lain. Sesetengah bahan pencemar boleh menyebabkan penyakit barah atau kanser. Aktiviti harian juga terjejas, contohnya aktiviti domestik iaitu pengangkutan, perniagaan dan lain-lain. Bagi rutin harian saya ialah menyiram pokok. Jika pencemaran air berlaku, saya tidak dapat menyiram pokok dengan baik menggunakan air yang bersih. Pencemaran air boleh memberi kesan kepada organisma akuatik. Pencemaran air memberi kesan kepada ekosistem laut, sungai, tasik dan air dari tanah. Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap, pengaliran sisa toksik dari kilang dan minyak mentah dari kapal tangki yang bocor akan menyebabkan hidupan akuatik pelbagai jenis ikan, udang akan mati. Jika hal ini berlarutan, ianya akan menyebabkan kepupusan spesies terancam yang perlu dipelihara. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are.
so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. Langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Terdapat langkah-langkah terkesan yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi pencemaran air seperti: yang pertama, penguasaan akta kualiti alam sekeliling dipertingkatkan dengan menyekat pencemaran daripada punca. Contohnya, sisa-sisa perbahan dan sisa toksik dirawat terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Hukuman dan denda perlu dikenakan kepada pesalah jika disabitkan kesalahan. Langkah yang kedua pula ialah melaksanakan program peningkatan kualiti air sungai. Hal ini untuk mempertingkatkan kualiti air sungai. Contohnya, kerajaan perlu mengadakan pembersihan kawasan sungai secara rutin. Langkah ketiga pula ialah kesedaran mengenai kepentingan air sungai dipertingkatkan. Contoh, melalui aktiviti-aktiviti kesedaran yang dapat menyedarkan dan memberi pendidikan kepada masyarakat, pelajar mengenai alam sekitar supaya pencemaran dapat dikurangkan. Oleh itu, pencemaran air merupakan satu isu yang memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menanganinya. Kita harus memastikan bahawa persekitaran kita bersih dan selamat untuk hidup. Dengan alam sekitar yang bersih, maka lahirlah manusia yang sihat.